A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar Ustazah okey ke? Nampak ke? Kena rendah kamera sikit Ustazah. Nampak banyak tu. Nampak banyak Oh, nampak kilim banyak. Okey, ya tu. Okey. Cantik dah. Okey. Lagi? Ya, Okey. Okey Okey. Nampak healing nanti orang mendongak kat atas pula. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Okay, alhamdulillah. Sudah mengalu-alukan semualah kita minggu lepas kita bercuti untuk menyambut Aidil Adha dan alhamdulillah hari ini kita masih lagi dapat bersamalah. Okay, kita akan terus dengan tadarus kita. Kita akan hari ini bermula di muka surat 461 ayat yang bahagian bawah sekali, ayat 29. Kita berhenti kat situ pada perjumpaan yang lepas dan insyaAllah kita akan sambung. Cuma di sudut tadabbur kita akan mula dengan ayat 23 nanti insyaAllah. Kita akan baca dulu sebagaimana biasa. Kita akan baca Al-Fatihah dulu sama-sama dan kita sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okay, alhamdulillah. Okay, terima kasih Sal. Saya pun nak share screen pula. Okay. Okay, nampak Sekejap. Okay, skrin Ustazah nampak? Nampak Ustazah? Sekejap Ustazah tukar daripada English ke okay. So kita akan sambung ayat 29 lah, insyaAllah. Ayat dengan skrin yang translation nampak dua-dua? Nampak. Okay. So saya akan baca macam biasa, insyaAllah saya akan buka peluang untuk tadarus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun. فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Alhamdulillah. Boleh siapa nak mula untuk ayat 29? Okay. Saya nak cuba Ustazah.
Boleh. Okey, Suhailat. Auzubillah. Sekejap ya. Auzubillahi Nafas. minasyaitonir Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u tashakisun wa rajulan salama. Fihi syuraka'u Ambil dekat warajulan salaman lirajul pun boleh. Warajulan daripada situ. wa Dekat sini, dekat kesusahan ni. Warajulan salaman lirajul. Okay, Suhailah. Ya, Ustazah. Saya baca di skrin, saya kena sekejap Ustazah. Bulan Ustazah, nanti saya baca semua. Boleh. Boleh. Ustazah. Boleh. Dia punya suara ni tak berapa cantik tu. Ustazah, minta maaf. Okey, tak apa. Nanti fix balik. Okey, Ustazah buka. Okey, Masyita baru join, Alhamdulillah. Kita ada Azlina. Kita ada siapa lagi? Intan, Suzana, Kak Asia. Okey, siapa yang nak baca? Biar dia fix dulu. Sebab mungkin mikrofon pun tak berapa okey. Sebab suara tak begitu jelas. Okey, boleh? Siapa yang nak cuba? Kalau saya cuba ya Ustazah. Boleh. Auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka. Okey. Rohana dekat sini, dekat masal ni, dekat ni, masalah rajulan ni. Dia terus dia kepada ra' ni. Cuba dengar Ustazah baca. Daraballahu masalan rajulan masalah rajulan. Okey. Dia sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyana mathala. Hal yastawiyani. Ini dekat sini baris bawah, nun baris bawah. Hal yastawiyani mathala. Hal yastawiyani mathala. Okey, ada lagi satu dekat warajulan. Ni kat sini dengung. Ni lam yang bertanwin ni, baris dua di atas ni. Bila jumpa dengan sin, maksud kat sini ada dengung sikit. Warajulan salaman lirajul. Warajulan salaman lirajulin hal yastawiyani mathala. Okey, mathala. Satu lagi. Itu panjang ya Ustazah? Sa ni tak panjang, la ni saja panjang dua harakat. Mat iwab kita berhenti kat sini. Mathala. Kemudian ada satu lagi dekat sini, waw ni dia tak ada sabdu dekat ya ni. Jadi kita sebutkan baris dia saja.
Hal yastawiyani masal. Hal yastawiyani mathala. هل يستويان مثلا. Okey. Sebab dia kalau kita tekankan seolah-olah ya ni ada sabdu. So ya ni tak ada sabdu. Kita bariskan saja waw ni. We. Hal yastawiyani mathala. هل يستويان مثلا. Okey, sambung. Alhamdulillah. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Okey, Alhamdulillah. Cuma ada satu dekat bacaan a'udzubillahi minasyaitan tadi ya. Dekat ta tu. A'udzubillahi minasyaitan. Ta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okey. Bila kita sebut ta, maksudnya lidah kita akan angkat ke langit kan? Oh ya. Ta. Dan kita muncungkan sedikit bibir kita. Ta. Ta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okey. Kemudian angin dia agak penuh sedikit kat bahagian dalam rongga mulut tu. A'udzu billahi minasyaitan. Dia angin dia agak penuh kat bahagian rongga mulut kita. Di bahagian atas dekat langit-langit tu. A'udzu billahi minasyaitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. That one is better. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Rohana. Ustazah. Sama nanti boleh praktis lagi. Okay. So kita buka lagi untuk tadarus ayat 29. Boleh? Saya baca Ustazah. Boleh. Kak Asia ya? Okey, ada adakah yang baru join kita pada malam ni? Liza baru Liza? Liza first time ke? Okay, Alhamdulillah. So kalau first time, maksudnya kita ada dua bahagian lah kan. Satu bahagian untuk tadarus, Ustazah akan baca dan Ustazah akan buka peluang untuk baca lah. So baca tak apa, pelan-pelan pun tak apa. Kita akan tengok setakat yang Ustazah boleh baiki, Ustazah akan cuba baiki. Cuma mungkin kalau kesalahan tu agak banyak, kita akan mula sikit-sikit lah. Kita tak boleh nak betulkan semua sekali. Okay, InsyaAllah. Okay, selamat datang. Okay, Kak Asia, okay, insyaAllah. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ضربallahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salama. ورجلا سلما لرجل. Sambungkan terus ke dengan lam tu. ورجلا سلما لرجل. ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. Okay. Alhamdulillah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Okay, Alhamdulillah. So kita akan sambung lagi. Saya akan baca dua ayat yang ni. Buat pendek je ayat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Okay, Alhamdulillah.
Boleh? Siapa yang nak sambung? Okay, kita ada Syahidatul. Syahidatul hari ni hari pertama ke? Baru join ya? Syahidatul hari pertama ke ini? Sebelumnya ada saja. Macam mana? Dia kata sebelum ni ada Ustazah. Oh, sebelumnya ada. Okay. Tak jelas. Tak berapa perasan. Okay. So, siapa yang nak baca? Boleh baca 2 ayat lah. 30 dan 31. Ustazah nak cuba? Boleh saya cuba Boleh? Ustaz? Boleh. Intan ke Su ke? Boleh? Mana-mana? Siapa nak dulu? Boleh Intan? Saya bacalah. Boleh. Nanti Su pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Okay. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Okay. Alhamdulillah. Ada soalan ke Intan? Tak ada Terima kasih. Okay, sama. Alhamdulillah. Bacaan semakin baik. Alhamdulillah. Okay, kita buka lagi. Siapa yang nak tadarus lagi boleh? Saya Ustazah? Saya Boleh. Zana ya? Ustazah. Ya saya. Okay. Boleh. Siapa-siapa dulu pun boleh. Zana ataupun Suhaila pun boleh. Okay, Suhaila dulu. Boleh. Kejap lagi Zana Okay, Suhaila. Saya dulu ya. Boleh ya? Boleh. Billahi minasyaitonir rajim. Innaka mayyitum wa innahum mayyitun. Okay. Dekat sini Summa innakum yawmal dekat sini ada kat mana tengok dekat sini. Innaka mayyitun kat sini. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Saya cuba. Boleh? Innaka mayyitum wa innahum mayyitun. Okay. Summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Okay. Takhtasimu si. Takhtasimun. Tahtasimun. Okay. Lagi sekali boleh? Summa innakum. Boleh. Summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Okay. Dekat sini ada kha. Kha ni. Kha. Dia akan bunyi takh. Kha ni bahagian yang rongga apa nama bahagian rongga ni kat belakang tu biasanya kalau kita ada lekat sesuatu kan kita makan dia bunyi dekat situ kha tahtasimun Tahtasimun. okey dia kalau ada kahak kan tu bila ada kahak so nak buang dia bunyi macam mana macam tu dekat situ Okey, saya cuba sekali Ustazah. Boleh. Saya cuba yang belakang dah kot nanti orang lain tak sempat ya. Boleh. Tahtasimun. Tahtasimun.
Okey, tak apa. Nanti boleh boleh praktis lagi. Maksudnya kha ni bahagian yang kalau kita nak keluarkan kha. Ataupun biasa kalau orang Kedah kata tempat yang lekat tulang. Biasa sekarang kita dah jarang lekat tulang kan. Ya. Okey, Kalau saya cuba Ustazah. nanti praktiskan balik. Ya. Okey, Okey, terima terima kasih kasih. Ustazah. Okey, Zana. Sama. Okey, Zana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Okey, Alhamdulillah. Okey, kita sambung sikit lagi bahagian sini. Okay, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. Alhamdulillah. Okey, boleh? Siapa yang nak baca? Okey, Liza nak cuba ke Liza? Liza baru bersama dengan kita. Liza nak cuba? Kak Liza, unmute. Unmute. Unmute kan? Belum. Belum. Unmute. Cuba tekan dekat mic tu. Dia tak dengar kita Farah. Farah Dia kena dengar tapi dengar. sebab dia macam cakap. Oh, mute kan tu. Jadi Dekat suaranya kita mikrofon tak dengar. dia. Okey, dia dengar kita lah. Betul. Ah, Okey, cuma kita tak dengar suara dia lah. Okey, Kak tak Liza. apa. Nanti mungkin kita boleh fix kemudian. Okey. Okey, kita buka lagi. Siapa yang nak baca ayat 32? Rohana dah, Intan dah, Kak Asia dah, Suzana dah. Sal. Sal ada boleh baca lagi tak? Boleh. Okey, Sal. Sal dah tunggu hari ke? Menunggu. Tak adalah tunggu hari. Taklah tunggu hari lah. Dah due dah lah. Belum lagi Ustazah. Belum lagi. Amin. Okey, Sal, auzubillah. 32 Ustazah 32. Yang atas sekali. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidqi idz jaa'a. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Okey, Alhamdulillah. Sambung lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. Alhamdulillah. Siapa yang nak cuba? Yang dah baca pun boleh cuba lagi, tak ada masalah. Okay, kita ada Lina, Nur Azlina. Saya Ustazah. Boleh? Kita cuba. Ayat 33 Lina. 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. Okay, lagi sekali Lina. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. Okay, ada yang nak cuba? Terima kasih Ustazah. Ayat 33.
Terima kasih Liza. Lina? Okay. Boleh? Terima kasih Ustazah. Sama. Lina ada nak tanya apa-apa ke? Tak ada Ustazah. Setakat ni. Okay. Okey. Siapa yang nak baca lagi boleh? Kita ada Syahidatul. Okey, satu lagi. Farah nak baca Farah? Boleh Ustazah. Okey, ayat 33 Farah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Okey, lagi sekali Farah. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. Okey. So kita akan sambung lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. ذلك جزاء المحسنين. Okey, alhamdulillah. Sambung, siapa yang nak baca? Boleh? Liza baca lah. Boleh? Okey Liza. Oh, dia jadi hilang surah kat situ. Macam mana Liza? Ada sekejap Kalau Liza susah nak baca ni, Liza boleh baca dekat dekat Quran yang ada dekat Liza. Okey, boleh Ustazah. Boleh Okey. Lahum ma yasha'una inda zalika jazaa'ul muhsinin. Okey, ada satu perkataan yang Liza tertinggal ni, inda rabbihim. Okey, sekali lagi Sekali lagi. Lahum ma yasha'una inda zalika jazaa'ul muhsinin. Okey, Liza dengar Ustazah baca Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Inda rabbihim dekat sini. Oh, inda rabbihim. Liza tertinggal rabbihim ni. Okey. Okey. Lahum ma yasha'una inda rabbihim zalika jazaa'ul muhsinin. Bagus. Cuma kena take note Liza, dekat bahagian perkataan yasha ni kan ada di atas dia macam baris panjang tu kan? Ya. Ni yang berombak ni atas sekali ni. So dekat sini kita kena panjangkan 5 harakat. Ni kat sini 5 harakat. U ni 2 saja. U2 ya. U2 saja. Yang ni yang 5. Lahum ma yasha'una. U tu 2. Itu 5. Okey Ustazah. Ada satu, kemudian satu lagi dekat jaza' ni. Jaza' ni sama juga 5 juga. Dzalika jazaa'ul muhsinin. 5 juga. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Sikit lagi panjang. Sikit lagi Dzalika jazaa'ul muhsinin. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Okey. So kena tandalah. Tanda dekat dua perkataan ni. Nanti kalau jumpa dia kalau kita nak tengok ni baris ni dia ada huruf alif ni dengan hamzah selepasnya.
Kan? So, alif ni alif dengan hamzah selepasnya. Okey, baik Ustazah. Jadi kemudian tanda dia ada di atas tu ada macam ombak-ombak tu, jadi panjanglah 5 harakat. Oh, 5 harakat ya. 5. So tahu kan macam mana nak bilang 5 harakat? Tahu Ustazah. Okey, terima kasih. Okey, ada siapa lagi nak baca? Boleh? Ayat 34. Okey, kita 952 dah. Okey, ayat 34. Siapa yang belum baca, kita ada Syahidatul. Syahidatul nak baca ke? Okey, Syahidatul. Ayat 34. Mungkin Syahidatul ada masalah sikit pada sound dekat apa tu mikrofon mungkin kita tak berapa dengar bacaannya. Okey, tak apa, nanti kita fix balik. Suara tu tak berapa jelas. Okey. Okey, kita ada Masyita, ada Amy. Amy, apa khabar? Amy first time kan join? Amy? Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Okey, Mi nak baca ke Mi? Ke nanti? Okey, kita tak kisah. Maksudnya siapa yang nak baca boleh baca, siapa yang tak nak pun tak apa. Okey, Masyita? Masyita sihat? Mana Masyita? Masyita dengar tak Ustazah? Ustazah yang tak dengar suara dia. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kan dah keluar. Okey, Masyita. Mak Ustazah. Okey, ayat 34. 34. Okey, insya-Allah Ustazah saya cuba dah. Okey, insya-Allah. Auzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Lagi sekali. Lagi sekali, tak berapa dengar, dia punya suara dia tenggelam timbul. Dengar tak Ustazah sekarang? Sekarang dengar, cuma dia macam ada echo. Macam mana ya? Cuba. Ada echo? Cuba. Sekejap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Okey, alhamdulillah. Itu bau-bau okey sound check. Syukran Ustazah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Saya akan sambung lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyukaffirallahu 'anhum aswa'alladhi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Okey, alhamdulillah. Boleh? Siapa nak sambung ayat 35, kita 956. Okey.
Amy mana Amy? Amy nak baca ke Amy? Okay, boleh siapa-siapa yang nak baca? Kalau Amy segan pula. Okay. Okay, siapa yang nak ulang pun boleh. Azlina nak baca lagi sekali boleh. Liza pun boleh kalau nak baca. Ada anak kat belakang kan? Kalau anak nak baca pun boleh. Siapa tu abang tu, nama dia apa tu? Abang nak baca? Boleh. Saya baca Ustazah. Okey, tak nampak Alfa tadi. Okey Alfa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyukaffirallahu anhum aswa'alladzi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanilladzi kanu ya'malun. Okey Alfa, makan daging banyak mungkin ya. Hak ni jelaskan sikit. Wa yajziyahum ajrahum bi ahsanilladzi kanu ya'malun. Hal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajziyahum ajrahum bi ahsanilladzi kanu ya'malun. Okay, Alhamdulillah. Lagi sekali apa? Dari mula ke? Dari mula. Bismillahirrahmanirrahim. Liyukaffirallahu anhum aswa'alladzi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanilladzi kanu ya'malun. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Okey Pak. Okey, Insyira. Mana Insyira? Insyira nak baca ke? Insyira? Insyira dah tidur. Okey, tak apa. Okey, ada siapa lagi yang nak cuba lagi? Siapa yang nak baca lagi ayat 35 sebelum kita pergi kepada tadabbur insya-Allah. Okey, Fazlin. Saya baca Ustazah. Okey, boleh Azlin? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyukaffirallahu anhum aswa'alladzi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanilladzi kanu ya'malun. Okey, lagi sekali Azlin. Liyukaffirallahu anhum aswa'alladzi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanilladzi kanu ya'malun. Okey, Alhamdulillah. Cuma dekat sini memang agak payah sikit jim ni. Jim ni wa yajziyahum Okey, lagi sekali. Ulang. Wa yajziyahum ajrahum sampai habis. Wa yajziyahum ajrahum bi ahsanilladzi kanu ya'malun. Okey, Alhamdulillah. Terang. Okey, Alhamdulillah. Ada lagi ke siapa yang nak bertadarus? Kalau tak ada, kita akan pergi kepada ayat untuk kita tadabbur malam ni. Kita dah pukul 10 dah. Fazlin nak baca ke Fazlin? Tak Okay. So kita akan tengok ayat 23. Ayat 23 ni hari tu kita ulang banyak kali lah. Kalau kita tengok kat sini, kalau siapa yang baru join kita, tema kepada surah Az-Zumar ni adalah tema keikhlasan. Tema ikhlas. Ikhlas ni adalah macam yang dihuraikan dalam surah Al-Ikhlas lah, dalam surah Qul Huwallahu Ahad. Ia membawa kepada satu tauhid yang murni, akidah yang murni kepada Allah tanpa ada sekutu dengan makhluk. Jadi
kalau kita tengok dalam keseluruhan surah Az-Zumar ni, dia akan memberikan kepada kita bagaimana cara kita nak dapat keikhlasan itulah. Bila kita sebut ikhlas tu memang agak mudah tapi maksudnya macam mana kita nak dapat keikhlasan itu. Dan apakah ikhlas yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah SWT. Maksudnya ikhlas itu adalah akidah yang turun. Kita buat hanya kerana Allah. So kita akan tengok dekat sini bagaimana kita nak dapat keikhlasan itu. Okay, kalau kita tengok ayat 23 ni, ayat ni bermula dengan Allah, kataan Allah. Allah ni adalah nama kepada zat Allah sendirilah Allah. Kemudian Allah sebut Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan, iaitu Al-Quran. Sebaik-baik perkataan ataupun sebaik-baik kata-kata. Hadis ni adalah kata-kata lah, sebaik kata-kata. Okay, nazzala ni maksudnya Allah turunkan sedikit demi sedikit. Perkataan nazzala ni kalau dekat sini dalam terjemahan ni dia tidak memberikan maksud kepada nazzala ni, maksudnya telah turunkan sedikit demi sedikit. Dalam perkataan satu ni dia ada banyak maksud lah. So nazzala ni membawa erti sedikit demi sedikit. Allah yang telah menurunkan sedikit demi sedikit perkataan yang sebaik-baik perkataan, iaitu Al-Quran, ahsanal hadith. Kemudian kitaban mutasyabiha. Kitaban maksudnya walaupun penurunan Al-Quran itu sedikit demi sedikit, tetapi ia disusun dalam sebuah kitab. Bila kita kata disusun, mestilah susunan itu ada kaitan antara satu dengan satu. Walaupun penurunannya sedikit demi sedikit, misalnya surah Al-Baqarah, surah selain daripada Al-Baqarah juga penurunannya sedikit demi sedikit. Contohnya surah An-Nur, surah Az-Zumar ini sendiri. Walaupun begitu, apabila kita membacanya sekarang, seolah-olah macam dia diturunkan sekaligus. Kerana apabila Allah menurunkan sebahagian daripada Al-Quran melalui Jibril AS, maka Allah memerintahkan Jibril akan memberitahu Nabi SAW bahawa ayat ini mestilah diletakkan di sebelah surah ini, di sebelah ayat dalam surah itu. Maksudnya secara spesifik Jibril memberitahu kepada Nabi SAW sehinggalah ia dikumpulkan menjadi sebuah kitab yang kita panggil Al-Quran lah. Okay. Kemudian kat sini Allah nak describe ahsanal hadis yang sebaik-baik perkataan tu adalah kitaban mutasyabiha. Kitaban mutasyabiha. Okay, bila dah terdiri daripada kitab, mesti daripada ayat-ayat. Maksudnya contohnya kalau dalam ayat 22 ni ataupun ayat 23 ni dia ada banyak perkataan. Jadi perkataan ni disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah memberikan maksud yang dikehendaki oleh Allah. Okay, kitab mutasyabiha. Mutasyabiha ni maksudnya contohnya ayat 22 dengan ayat 23 ataupun 23 dengan 24. So ni semua ayat. Ayat itu maksudnya dia ada permulaan perkataan yang mula dan ada perkataan yang akhir. Jadi disusun oleh Allah perkataan-perkataan ini menjadi ayat. Okay. Dan apabila ayat ini disusun, dia akan menjadi surah. So kalau kita tengok sekarang ni, kita berada di ayat 23 dalam surah Az-Zumar. Sudah pastilah surah ni terdiri pada ayat pertama sampailah ayat 23 yang kita sekarang sedang menelitinya. Jadi susunan-susunan itu walaupun Allah turunkan tidak dalam bentuk sekaligus, tetapi apabila Allah SWT telah turunkan, Allah memberitahu kepada Jibril AS supaya memberitahu Nabi SAW supaya ayat ini diletakkan sebelah ayat ini dalam surah yang spesifik. Jibril akan namakan surah itu dan Jibril juga akan membacakan ayat tersebut. Okay. Apabila kita tengok ni ayat 23, 24, 25 sampailah the whole page 31 ni, kalau kita tengok di sudut kedudukan, apakah yang kita kata mutasyabihan ni, dia kedudukannya, bukan kedudukan, ayatnya sama di sudut ketinggian sastranya. Ketinggian sastranya. Okay, bila kita nak tengok pada ketinggian sastra, maksudnya susunan ni adalah susunan yang tepat lah. Okay. Jadi satu, kitab mutasyabiha,
Satu, maksudnya kita tak boleh nak bezakan antara ayat 23 dengan 24. Di sudut mana? Di sudut ketinggian sastranya. Kita tak boleh kata ayat 23 ni di sudut balaghahnya, di sudut maksudnya susunan perkataannya lebih bagus daripada susunan ayat 24. Tak. Kedudukan dia sama. Daripada ayat pertama surah Al-Baqarah sampai ayat terakhir dalam surah An-Nas, the whole Al-Quran, ia mempunyai kedudukan yang sama di sudut kefasihannya, di sudut uniknya ayat-ayat itu disusun, sehingga kan kita tak dapat nak beza antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. Okay. Contoh bagi yang senang lah. Okay, biasa kalau kita buat essay kan, kita buat essay. Okay, essay kita akan terdiri daripada paragraf kan? Kan paragraf kan? Okay. So antara satu paragraf dengan satu paragraf, katalah satu paragraf ada berapa ayat? Contohnya ada 5 ayat, katakan satu paragraf. Okay, so dalam satu paragraf ada 5 ayat, kemudian paragraf yang seterusnya mungkin ada 6 ayat ataupun lebih. Okay, jadi antara satu paragraf dengan satu paragraf, kalau kita sebagai manusia, contohnya kita bagi pada Amy lah, Amy tolong edit Ustazah punya essay ni. Amy akan boleh edit bukan sekadar paragraf, tetapi ayat tu sendiri Amy akan boleh edit. Maksudnya ayat daripada satu ayat ke satu ayat, sehinggalah terbinanya satu paragraf, satu paragraf tu maksudnya boleh diedit. Okay. Yang kita katakan dalam yang Allah sebut di dalam Al-Quran, Allah kata kitabun mutasyabiha ni, oh Zara tak kerti, tak apa, kita belajar. Okay. Maksudnya di sini tidak ada seorang pun yang boleh mengedit ayat-ayat Allah ini. Sama ada ayat 23 ataupun ayat 24. Bila kita kata tak boleh edit, maka kedudukannya adalah sama. Kedudukannya adalah sama. Kadang-kadang manusia dia bagi essay dia, kadang-kadang ayat pertama tak boleh edit, dah perfect dah. Ayat kedua, banyak pula lah kena tukar, kena tambah dan sebagainya sehingga menjadi satu ayat yang cantik dan memenuhi maksud yang sebenar yang disampaikan. Jadi di sini Allah nak mengatakan kitabun mutasyabiha ni, kalau the whole Al-Quran ada lebih daripada 6,000 ayat lebih kan, 6,000 ayat. Jadi 6,000 ayat tu kedudukannya sama. Tiada seorang manusia pun ataupun makhluk sama ada manusia ataupun jin yang boleh melakukan editing. Bila tak boleh edit, itu bermakna setiap ayat ia adalah berada di kedudukan yang sama. Boleh faham ke tak ni? Aduh, cuba ada Ustaz nak terang ni. Boleh faham tak? Farah? Boleh Ustazah, boleh. Okay. Katalah Ustazah nak kata, kalau Ustazah tanya Farah, mana lebih baik di sudut susunan ayat, di sudut dia punya ketinggian bahasa antara surah Al-Baqarah dengan surah Al-Fatihah? Tak boleh. Tak sama. Boleh. Maksudnya mereka, ayat-ayat tersebut berada di kedudukan yang sama dan itulah yang tidak boleh dilakukan oleh manusia dan jin. Mustahil manusia dapat membuat satu ayat ataupun satu buku karangan yang setiap ayat berkedudukan yang sama dan tidak ada orang yang boleh mengeditnya. Mustahil. Mustahil. Jadi itu di antara uniknya Al-Quran yang Allah nak sebutkan pada kita dalam ayat 23 ini. Kemudian yang kedua, Masaniya. Masaniya. Okay, yang ni Ustazah nak Masaniya ni dia daripada Isnan, dua. Kemudian dia juga kita kata dalam tu terkandungnya pujian. Pujian. Pujian tu kenapa? Kerana setiap susunan perkataan mempunyai kedudukan yang tinggi yang selayaknya dipuji. Ianya bahasa Arab banyak kan. Okey, kemudian apabila kita membacanya, katalah Ustazah sekarang dah 53 tahun kan. Berapa kali Ustazah boleh baca Quran? Tak akan jemu-jemu membaca Al-Quran. Okey.
Itu Al-Quran lah. Kalau surah Al-Fatihah, sehari je kita baca berapa kali? 17. 17 kali sehari saja. Itu kalau kita kata kita bilang yang salat Baca. fardu. Belum lagi salat sunat. Jadi setiap kali kita baca, ada tak dalam perasaan diri kita, kita rasa Allah jemu lah duk baca Fatihah je ni. Kan kalau 4 rakaat 4 kali Fatihah kan. Jadi maksudnya di situ Allah mengatakan bahawa walaupun kita ulang berapa kali pun maka tidak akan ada kejemuan. Ustazah kalau jemu macam mana? Jemu itu masalah diri kita. Sememangnya Al-Quran itu Allah jadikan kalau kita betul-betul faham, kita mustahil akan jemu. Kita mustahil akan jemu. Sebab tu kita kena baca dan tahu kedudukannya. Bila kita tahu kedudukannya di sisi Allah dan apakah kebaikan-kebaikan yang kita akan dapat, mustahil kita akan rasa jemu. Kita akan tercari-cari ruang untuk kita baca dan kita teliti. So antara apa yang Allah sebut di dalam ayat ni adalah Ustaz nak kongsi sedikit apa yang disebut oleh seorang mufassir, seorang ulama yang mengarang kitab tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Zuhaili, ketika mana dia menghuraikan ayat ini. Saya nak kongsikan sedikit. Okey. Okey, di sini disebutkan di mana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menyifatkan Al-Quran itu, di mana kaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya adalah bandingan antara dada yang sempit, hati yang keras dengan dada yang lapang. Okey. Jadi seterusnya dalam ayat 23 ni, selanjutnya Allah menggambarkan bagaimana Al-Quran boleh melapangkan dada. Boleh melapangkan dada. Dalam ayat Allahu nazzala ahsanal hadis ni, Allah menurunkan sebaik-baik perkataan iaitu Al-Quran, kerana Al-Quran mengandungi banyak kebaikan. Al-Quran tu ada banyak kebaikan. Itu pertama, ada keberkatan padanya. Kebaikan, keberkatan, manfaat yang umum dan khusus. Manfaat yang umum dan khusus. Okey, kat sini ada huraian sedikit tentang mutasyabihah, kitabam mutasyabihah. Disebutkan Al-Quran adalah kitab yang dibahagi-bahagikan, maksudnya ayat dia, jadi daripada beberapa ayat, maksudnya kalau dalam surah Az-Zumar ni, surah Az-Zumar ni kalau kita tengok ayat terakhir ialah ayat yang ke-75. So dia ada 75 ayat. Dan memang Allah, kita kata kalau kita tengok ayat yang kita baca tadi berbeza di sudut panjang pendeknya. Kalau kita tengok ayat 23 dengan ayat 24, mana yang panjang? 23 lebih panjang. Jadi siapa yang menentukan panjang pendek ini? Jadi kita kalau kita nak buat ayat panjang, maksudnya kadang-kadang lebih banyaklah salahnya daripada ayat pendek. Okay. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada beza antara ayat panjang dan ayat pendek. Kedudukannya sama. Di sudut keindahannya dan di sudut maksud yang Allah nak sampaikan itu tepat. Tidak ada lebih pada perkataannya. Okay. Jadi disebutkan Al-Quran adalah kitab yang dibahagi-bahagikan, terdiri daripada ayat-ayat, dan ia serupa di sudut keindahan susunannya dan ketelitian di dalam pemilihan perkataannya, dan ia adalah mukjizat. Maksudnya ayat ni sempurna kerana setiap perkataan ni Allah pilih dengan satu pilihan yang teliti, sehingga kan kita tidak boleh mendahulukan sesuatu perkataan ataupun mengkemudiankan sesuatu perkataan ataupun membuang salah satu perkataannya. Kita tidak boleh melakukan apa-apa. Maksudnya as it is. Tidak boleh tambah, tidak boleh kurang, tidak boleh tukar, tidak boleh kita kata kedepankan sesuatu yang memang Allah telah letak di bahagian
yang ke belakang. Okey. Kemudian disebutkan juga di sudut bila kita kata susunan ni sudah pastilah ia berkaitan dengan maksud yang Allah nak sampaikan. Maksud yang Allah nak sampaikan. Okey, apabila Allah letakkan perkataan Allah ni di depan, maksudnya ni adalah satu pengkhususan bahawa hanya Allah sahaja yang boleh menurunkan sebaik-baik perkataan, iaitu Al-Quran. Dan Al-Quran itu di sudut ayatnya tidak ada beza antara satu sama lain di sudut kedudukannya. Jadi sebab itulah bila kita tengok dekat sini, bila Allah kedepankan perkataan Allah, maksudnya tidak ada selain Allah yang mampu melakukannya. Itu sedikit sebanyaklah. Bila kita kata susunan ni mestilah ada maksud yang Allah nak sampaikan. Jadi apabila Allah nak sampaikan sesuatu, maka susunan ini bertepatan dengan maksud yang Allah nak sampaikan. Okey. Itu antara yang disebut makna kedudukannya, kefasihannya, semuanya berada di tingkat yang paling tinggi. Tingkat yang paling tinggi. Macam perkataan Allah, Allah pilih, Allah tak kata Allahu nazzala ahsanal Quran, tak. Allah sebut Allahu nazzala ahsanal hadis. Saya kena bubuh. Sekejap kena letak Charger. charger. Boleh. Ada tak? Ada kat sini. Ini dia punya tu. Lambatlah pula. Okay, belum habis satu ayat lagi kan? Okay. Okay, kita sambung sikit lagi. Okay, kita bermutasyabihan masaniyah. Masaniyah ni ada dua perkara yang besar kat situ. Maksudnya pertama ialah kita ulang-ulang. Maksudnya ayat yang Allah terangkan ini sama ada berkaitan dengan perkhabaran, berkaitan dengan cerita, berkaitan dengan hari kiamat, ia akan diulang-ulang. Itu antara metod yang digunakan oleh Allah. Macam kadang-kadang kita baca, tadi Allah dah ceritakan tentang al-muttaqin, tadi Allah dah ceritakan tentang al-muhsinin, Allah cerita lagi. Kemudian tadi Allah dah cerita tentang hari kiamat, Allah cerita lagi dalam bentuk yang berbeza. Jadi itu antara yang dimaksudkan dengan masaniyah. Dan dia juga ada terkandung dalam perkataan masaniyah ni pujian. Kerana setiap ayat yang Allah susun itu selayaknya dipuji, kerana tidak boleh sesiapa pun makhluk sama ada manusia ataupun jin yang edit. Kemudian ayat ini taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Taqsha'iru maksudnya akan bergetar. Apa yang bergetar tu? Kulit. Kulit dia bergetar. Kulit dia bergetar kenapa? Kerana kesan apabila mendengar ayat-ayat tadi dibaca. Sebab itulah kita disunatkan apabila membaca Al-Quran memperelokkan bacaan, kerana orang yang paling pertama, maksudnya orang pertama yang akan mendapat kebaikan daripada bacaan itu adalah diri orang yang membaca itu sendiri. Walaupun kita tak nampak dengan mata kasar, tetapi sebenarnya dia memberi kesan. Kesan yang pertama adalah bergetarnya kulit. Bila nak bergetar ni, Hazlin ada bergetar kulit tak tadi? Bila nak bergetar? Bergetar ni Allah kata alladzina yakhshawna rabbahum, mereka yang benar-benar takutkan Allah Subhanahu wa taala. Mengerti akan kebesaran Allah, takut melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dan apabila perasaan takut ini, iaitu takut kepada Tuhan mereka. Dekat sini Allah sebut yakhshawna rabbahum. Allah tak sebut yakhshawna Allah. Rabb ni adalah yang mencipta, yang memberikan segala-galanya dan yang mengawasi. Contohnya kalau Ustazah daripada umur lahir, masih dalam perut sampailah sekarang ni, siapa yang memberikan segala keperluan yang dikehendaki, terutamanya
udara, oksigen dan sebagainya. Jadi Allah lah yang menciptakan kita. Okay, jadi di sini Allah sebut siapakah yang akan bergetar kulitnya, iaitu alladzina yakhshawna rabbahum, yang takutkan Allah. Ketakutan ni adalah ketakutan yang bukan ikut musim ya. Kadang-kadang waktu Ramadan aja bergetarnya lebih. Maksudnya ketakutan ataupun takut dia akan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah sepanjang masa. Sepanjang masa. Alladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum. Okay, maka dia akan ada reaksi. Maksudnya apabila takut itu, maka hatinya akan lembut. Hatinya akan lembut, menyerah diri kepada Allah, wa qulubuhum, dan begitu juga hatinya. Yang ini bukan hati, yang ini kulit. Julud ni kulit. Julud daripada jil ni kulit, kemudian wa qulubuhum, dan hati. Ila zikrillah, dan semuanya akan fokus kepada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Okey, saya nak kongsikan sedikit lagi daripada apa yang disebut oleh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Disebutkan pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, keadaan mereka seperti yang disebutkan oleh Allah ini. Maksudnya kita kata ada tak orang yang memang apabila dibacakan Al-Quran mereka akan bergetar kulit mereka, dan disusuli dengan kita kata getaran itu adalah hati mereka akan cenderung untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Asma mengatakan para sahabat Nabi beginilah keadaan mereka. Apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka ataupun mereka membacanya sendiri, maka mata mereka berlinang air mata dan kulit mereka gemetar. Dan dikatakan kepada Asma, pada masa sekarang ada sejumlah orang yang apabila dibaca kepada mereka Al-Quran, ada di antara mereka tersungkur jatuh tidak sedarkan diri, terlalu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini memang berlaku kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian selepas itu nanti saya akan huraikan sedikit lagi. Kita dah pukul berapa ni Farah? 24 dah. Ustazah, yang bergetar tu boleh tak kalau saya sebut goosebump, macam ada rasa goosebump? Apa tu? Oh, macam kadang-kadang kita rasa takut. Kalau manusia biasa, kita lah selalu macam takut dengan hantu kan, rasa macam macam tu lah. Rasa goosebump, macam meremang bulu roma. Meremang bulu roma Okey, meremang bulu roma. Okey, ambil. Lain tu Ustazah. Dia meremang bulu roma ni bukan. Dia bukan. Dia yang itu takut kita nak lari kan. Tapi takut pada Allah ni kita semakin nak hampir kepadanya untuk mendapat rahmat daripadanya. Tapi pernah juga macam meremang bulu roma tapi tak adalah takut, macam menusuk lah, macam menusuk kalbu. Okay. Kalau itu ada getaran. Cumanya Ustazah mungkin nak kena bincang dengan doktor lah yang lebih tahu kepada fisiologi keadaan manusia kan, biologi dia macam mana, yang disebutkan bahawa kulit ini ada getaran dia ada vibration dia. Okey Ustazah. Sebab vibration ni adakah siapa-siapa yang pernah come across kajian ke dan sebagainya? Contohnya vibrate, kalau kita takut macam lain kan. Kalau takut kepada sesuatu yang tak pasti katakan kan. Kita takut juga macam dalam gelap. Yang saya tahu vibration ni dia berkaitan dengan sesuatu yang ada force ataupun macam maksudnya mungkin badan kita melalui satu force tu lah. Maksudnya bila ada force tu kita akan bergerak, molekul-molekul badan ni akan bergerak, so dia akan bergetar. Itu yang saya faham lah. Sebab kadang-kadang kalau kita duduk dalam gelap pun kita takut kan? Ya, masa kecil-kecil. Dalam gelap pun takut. Cuma kadang-kadang kita dengar sesuatu yang menakutkan pun ada perasaan takut juga. Tapi Ustazah tak pasti, yang ni Ustazah memang kena buat kajian lagi. Ustazah memang sebab kat sini dia ada kaitan antara
kita punya panca indera yang paling besar iaitu kulit kan. Sebab kat sini dia menarik. menjadi lembut. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Maksudnya kulit juga apa kan kita kata turut serta dalam mengingati Allah. Seolah-olah macam kita boleh memberi arahan kepada kulit. Ustazah. Masya-Allah. Ya. Ustazah, kalau tak tahulah kau fenomena ni macam lately kuranglah kita terasa ataupun nak rasa tu. Adakah dia bermaksud yang kita ni iman kurang ke, you know, bila kita tak dapat rasakan bergetarnya kulit ni? Dia kita kata kalau kita faham ayat-ayat ni memang dia akan jadi kita takutlah dengan mesej. Katalah mesej Allah tentang kiamat kan macam tadi kan. Innaka mayyitun, ni kat bawah ni, sungguhnya kamu akan mati. Mati sesuatu yang mengerikan kan. Maksudnya sesuatu yang perlu kepada preparation. Dan dia akan datang bila-bila. Ya. Kan? Kemudian wa innahum mayyitun, dan mereka semua juga akan mati. Kan? Kemudian selepas itu ada lagi fasa dia, kemudian kamu akan dibangunkan pada hari kiamat. Dan kita tahu kiamat tu suasananya sangat panjang kan. Bermula daripada kita kata bangun daripada alam kubur, kemudian akan bergerak ke mahsyar, kemudian di mahsyar juga akan adanya timbangan amalan, kemudian akan berlakunya menyeberangi titian sirat dan sebagainya. Jadi prosesnya sangat panjang. Jadi kalau orang yang betul kita kata memahami akan keadaan ini dan merasai bahawa dia pasti akan berhadapan dengan suasana ini, maka itu yang menyebabkan dia akan sentiasa merasa takut. Adakah apa yang dia buat ini cukup untuk dia berhadapan dengan suasana-suasana itu? Macam itulah. Ustazah. Ya. Ustazah. Saya nak tanya. Kita biasa dengar kan yang biasa terjemahan tu kata bila kita mendengar ayat-ayat Al-Quran itu masa gemetarlah hati mereka itu kan. Tapi yang kulit tak pernah dengar ni, yang first time dengar ni. Zaza pun masih lagi duk cari ni. Itu maksudnya kita kata kalau kita dapat berdiskusi dengan medical doctor yang memang pakar dalam bahagian kulit, mungkin penerangannya lebih jelas. Kan? Ya. Sebab perasaan takutnya ada banyak macam kan. Kadang-kadang takut pada manusia, takut pada manusia lain kan. Jadi macam ni kita nak develop takut yang memang akan membawa kita kepada sentiasa mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu yang sangat indah lah. Satu yang sangat, kita kata satu suasana yang sangat indah bagi kita sebagai seorang hamba. Itu yang kita nak cari. Dan antara salah satu caranya adalah Allah memberikan kepada kita Al-Quran, dan Al-Quran itu mampu untuk membawa kita ke stage itu. Cumanya kalau kita tengok para ulama, dia nak merasakan suasana ini adalah pada ketika mereka salat malam. Mereka salat malam memang panjang. Contohnya macam kita kata daripada Nabi SAW kita baca sirah kan. Maksudnya Nabi salat malam dia panjang. Dia akan membaca ayat-ayat yang panjang, surah-surah yang panjang. Kemudian bermunajat, berdoa dengan doa-doa yang panjang. Jadi maksudnya malam mereka itu memang dikhususkan untuk membina hubungan ini, melahirkan insan yang apabila membaca Al-Quran maksudnya disertai oleh panca indera mereka yang paling besar iaitu kulit mereka. Kemudian apabila Allah sebut kulit, kemudian Allah sebut hati. Yang ni kenapa ada susunan tu? Susah pun tak boleh nak jawab. Susah nak kena check lagi macam mana, bagaimana kenapa Allah kata summa talinu juluduhum. Maksudnya kemudian akan lembutlah seluruh kulit mereka. Sebab julud ni maksudnya Allah tak spesifikkan kulit dekat mana. Tak. Keseluruhan manusia itu diselaputi oleh kulit. Kan? Kemudian Allah kaitkan kulit itu dengan kulub. Kulub ni dia bukan hati dia bukan hati. Dia kulub ni kita terjemahkan hati, tapi sebenarnya hati dengan kulub ni dia jantung. Jantung. Cuma jantung ni dia ada jantung fizikal dan ada jantung nurani. Jantung yang unphysical. Jantung yang unphysical.
Jadi di sini Allah kata talinu juluduhum, maksudnya kulit mereka akan lembut dan hati mereka akan semuanya dijuruskan kepada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kata zalika hudallah, dan inilah iaitu Al-Quran itu petunjuk Allah. Yahdi bihi man yasha, dia akan memberi panduan dengannya, dengan Al-Quran itu siapa yang dia kehendaki. Jadi siapa yang kehendaki ni maksudnya kena ada usaha lah. Kalau kita memang berusaha ke arah itu, maka insya-Allah Allah akan lorongkan jalan-jalan untuk kita sampai ke situ. Sebab tu kita kata orang-orang yang memang tahu kedudukan malam, mereka tak akan miss sembahyang malam. Sebab mereka dapat merasai keindahan membaca Al-Quran di waktu malam dalam salat malam. Okay. Wa man yudlilillahu fama lahu min had, dan sesiapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada baginya sesiapa pun yang boleh memberi panduan dan petunjuk kepadanya. Okey. Untuk akhir sekali saya nak kongsi sedikit beberapa perkara ni. Ada kenapa Allah ulang-ulang ni? Apa yang sebenarnya Allah ulang-ulang ni? Kalau kita tengok pengulangan-pengulangan ni, contohnya hukuman, maksudnya hukuman itu ada hukuman dunia dan ada hukuman akhirat. Ada orang yang tak dapat hukuman di dunia, dia pasti akan mendapat hukuman akhirat. Ada orang yang dapat dua-dua, hukuman dunia dapat, hukuman akhirat pun dapat. Contohnya umat-umat yang terdahulu, mereka mendapat hukuman dunia dan hukuman akhirat itu jauh lebih besar lah. Okay. Kemudian tadi saya tanda kita dah 10.30 lebih dah. Okay, tak apa. So nanti insya-Allah pada minggu depan Ustazah akan cuba detailkan sedikit lah yang ni. Sebab ayat ni memang satu yang sangat banyak benda yang kita nak tengok kat sini. Bagaimana kita akan cuba mendapatkan apa yang Allah sebut dalam ni lah. Dan contoh yang Ustazah boleh bagi yang paling dekat adalah salat ketika Qiyamul Lail. So salat ketika Qiyamul Lail itu kita akan, kalau kita boleh faham sesuatu ayat dan kita akan baca di dalam salat malam itu, maka ia akan lebih memberikan kesan kepada diri kita lah. Dan kita akan sampai ke stage di mana Allah gambarkan dalam ayat ini. Jadi saya ingat masa dah lebih dah 10.34. So sorry malam ni lebih lah pula. Dan insyaAllah saya akan cuba ringkaskan dalam perjumpaan kita yang akan datang. Dan ada soalan tak, Amy? Rohana? Tak ada Ustazah. Tak ada. So insyaAllah kita akhirilah dengan ayat ini. Walaupun satu, insyaAllah Ustazah akan cuba lagi untuk mendalaminya sehinggalah kita dapat sampai kepada satu konklusi lah. Macam mana sebenarnya kita nak ke arah ini. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah wal asri dan doa insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Alhamdulillah. Sama. Jazakallah Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.